Dan kita terus masuk ke dalam draft. Red, siapa tak kenal pasukan ini? Kalau anda tak kenal, anda boleh ingat pasukan ini adalah dengan nama lain Roger Esport. Roger Esport ataupun Mal Isukan. Ya. Mal Isukan ataupun Red Esport. Menghadapi dengan pasukan Magnus, seperti mana yang kita tahu adanya Sonic, bekas pemain pasukan Bosco pada musim MPL yang ke-8, menghadapi antara satu sama lain. Sekarang ni drafting yang telah dimulakan Selena telah dikeluarkan terlebih dahulu, dan sekali lagi Hayabusa menjadi favourite band ke banyak pasukan yang bertanding di dalam Think Esport ini. Iya, kita dah tengok draft sekarang ini fasa band yang pertama, dan kita lihat Hayabusa Selena dikeluarkan, dan yang seterusnya Red Esport akan keluarkan hero apa. Mereka tak akan keluarkan Roger sebab mereka ada user Roger yang terbaik. Pakito yang akan diberi keutamaan dekat sini. Walaupun mereka tak lawan tadi sebab di queue, tapi kali ini mereka kena bangkit dan mempunyai laluan yang sukar di lower bracket. Okey. Tengok tu Pakito dikeluarkan dan Link tak ingin diberikan, dan Mal adalah salah satu, ataupun Akmal adalah salah satu player Link yang perlu dihormati. Agak menarik sebenarnya kerana mereka sendiri boleh mendapatkan link tersebut jikalau mereka tak ban. Tapi yalah, mereka bukanlah first pick. So mereka terus sahaja mengeluarkan link ini. Namun begitu, Mal kita tahu masih lagi boleh main Yi Sun-shin, masih lagi boleh main Roger. Tetapi kita lihat Roma yang akan dikunci terlebih dahulu oleh kemungkinan Haru ini, iaitu Matilda yang akan diambil oleh mereka. Okey, untuk match yang seterusnya yang hari ini pukul 8 Red Esport lawan dengan Mana Esport. Korang boleh tengok link dekat pin komen. Siapa yang tak boleh nak tengok, 8.30 kejap lagi kita ada Team Dragonica lawan dengan pasukan Todak. Pukul 9 malam kita ada Jorong Merah lawan dengan Richie Esport. Pukul 9.30 malam kita ada pasukan yang akan menentang di antara satu sama lain yang masih lagi belum kita decide lagi dekat sini. Dan pukul 10 ada Homeboys lawan dengan Papika Esport, dan pukul 10.30 malam kita ada Yudo RSG lawan dengan pasukan Orange Esport. Ya, banyak lagi pertarungan, banyak lagi match yang anda kena lihat, yang anda kena saksikan. Jadi marilah sama-sama menemani kita sambil kita saksikan drafting yang dilangsungkan sekarang ini. Red Esport kunci sekali lagi 2 marksman. Kita dah tengok game di antara siapa ya? Jerome Merah lawan Akatsuki Reapers membawa line up yang lebih kurang sama. Hero yang sama juga, iaitu Yi Sun-shin dan juga Clean buat Red Esport. Hero Sonic. Hero rosak. Jatuh ke tangan Sonic pula tu. Ini adalah bencana. Tapi itulah dia, dengan ada 2 marksman, adakah mereka mampu untuk bertahan sampai ke late game? Saya yakin Sonic akan memberikan pressure yang besar dengan penggunaan Hanzo ini, dan sememangnya sepatutnya hero ini kena ban dalam fasa yang pertama. Kalau tak, memang mereka akan ada, orang kata, terima bencana. Ya, Red Esport, adakah mereka telah bersiap sedia dengan counter yang mereka ada untuk menghadapi Hanzo daripada Sonic ini? Esmeralda, band yang terakhir dilaksanakan oleh pasukan Red Esport. Jadi sekarang ni Madness masih lagi memerlukan EXP laner mereka. Masih lagi ada Yuzong, masih lagi ada Ruby. Kalau mereka nak securekan a more late game untuk bertanding dengan 2 marksman ini, Alice juga boleh diambil. Ya, Brody still ada. Boleh je diambil nak lawan balik dengan Clean. Tapi kita tunggu dan lihat buat masa sekarang ini hero apakah yang bakal diambil. Ada 4 saat, 3 saat dari sekarang. Nathan ya. Nathan dikunci terlebih dahulu dan akan diletak di side lane. Agak kuat sebenarnya Nathan kalau nak lawan dengan Clean, dengan damage yang boleh dikeluarkan daripada skill satunya, iaitu superposition. Dan kita tengok dekat situ Aulus dimain-mainkan sahaja, memainkan perasaan saya. Tapi bagi saya Aulus hanya kuat di jungle buat masa sekarang ataupun di gold lane. So dia macam kurang bersesuaian kalau nak diletak di XP lane ataupun di bahagian Roma, disebabkan dia tak mempunyai durability yang begitu tinggi. Dan itu dia hero yang terakhir diambil di sini oleh pasukan Red, di mana kita nampak Yuzong dan juga Kagura telah pun dikunci hero yang terakhir untuk pasukan Madness. Ya, apabila Yuzong ini bertukar menjadi Black Dragon, dia ada 2 target. Ada 3 target lah specifically yang dia boleh kejar. Sama nak kejar the original Hanzo, bukan hantu dia, the original dia, supaya boleh dapatkan kill terlebih dahulu. Ataupun nak kejar Yif apabila dia membuka real world manipulation untuk memberhentikan real world manipulation tersebut. Ataupun nak kejar Nathan yang akan tunggu dekat bahagian backline. Jadi Yuzong ini ada 3 target yang dia kena pilih betul-betul. Dia kena tentukan siapa yang nak dia cari and terus jatuhkan ataupun bunuh hero tersebut terlebih dahulu. Kalau tidak berjaya, saya rasa pasukan Madness Esport dalam team fight nanti mereka boleh kontrol lebih baik.
Ya, ada Barat di situ sebagai last pick untuk pasukan Madness Esports. Ya, Barat kuat di Kebal dan Barat ini antara orang kata, nombor 4 tu, nombor 4 global apa tu? Top Malaysia nombor 4. Malaysia rasanya. Supposedly Mhm. sebelum Malaysia, ya. Yeah. Oh, okey. Tadi kita ada Malaysia nombor 8 Johat. Kini kita ada Malaysia nombor 4 Baras. Tanpa kita melengahkan masa, terus saja kita masuk ke dalam Land of Dawn Best of One. Seperti mana yang kita kena ingatkan kepada anda semua, Red Esports menentang Madness Esports. Satu saja pasukan yang akan mara ke hadapan dan satu lagi akan pulang ke rumah. Ya, dan jangan lupa join giveaway sepanjang live stream ini guys. Sebanyak 10,000 diamond disediakan kepada pemenang, link di ruangan description. So kita fokus kepada game sekarang ini. Untuk Red Esports kita ada LK, Jun, Ashif, Akmal ataupun Mal, Razik dan juga Firdaus. Untuk Madness kita ada Mio, Pozan, Sonic ataupun inilah Sonic daripada Team Bosco, Subway dan Vaus Amirul. Ya, pertarungan dimulakan dekat kawasan tengah ini, menukar damage antara satu sama lain menyebabkan Sonic perlu undurkan diri terlebih dahulu. Objektif pertama iaitu Little Wanderer masih lagi belum didapatkan oleh mana-mana pihak. Lihatlah kedudukan Mio cuba untuk mengganggu sedikit sebanyak Akmal ataupun Mal tapi tidak berjaya dilaksanakan. Mio yang menerima damage agak besar, ejector terpaksa digunakan untuk melarikan diri, tetapi flicker juga terpaksa digunakan. Kalau tidak, kemungkinan traceless daripada Mal boleh mendapatkan kill tersebut. Ya, itu dia Mal sebagai salah seorang player yang perlu direspect. Dia punya retributionnya sentiasa tepat mengenai sasaran. Dia punya retri bukan Maret guys. Dia berseorangan dekat sini dibantu oleh JLK Jun. Dan dia mungkin akan terkorban dan first blood. Tidak mengenai sasaran nampaknya skill kedua Subway tidak tepat mengenai Mal. Sayang sekali. Kalau dapatkan kill tersebut, mungkin Madness Esports boleh memulakan game ini dengan lebih baik. Tapi kita lihat sekarang ni Haru terpaksa menggunakan flicker bagi melarikan diri daripada terkena smart missile yang dikeluarkan oleh Mio. Mal nasib baik dia selamat. Kalau dia dijatuhkan akan melambatkan lagi farming beliau. Iya, kita tengok juga di awal game ni tiada lagi first blood berjaya dicari dan Sonic dah jadi bentuk hantu dia kejar Ashif boleh tak dia lari? Itu soalannya. Lawan di kawasan turret dan hantu itu berjaya dibunuh. Ataupun hantu tu berjaya dibunuh. Sebab kita tengok pergerakan Sonic agak perlahan dekat situ. Ya, seram bila dia bertukar menjadi hantu tu. Dia dah fokus untuk dapatkan satu target. Dia tak akan berhenti selagi target tersebut tak dijatuhkan. Razik ataupun Cakbu melakukan sedikit sebanyak invasi ke arah Nathan sebentar tadi. Sekarang ini Turtle telah dimulakan oleh pasukan Red Esports. Mountain Shocker juga telah dibuka untuk memberikan sedikit sebanyak vision. Sonic telah tiba tapi again seperti mana yang konten cakap, tak boleh sukar untuk lawan Retribution Mal ini. Namun begitu kita lihat Kagura berjaya untuk mendapatkan kill ke atas Subway di bahagian atas tadi. Mal ni bos, retri dia tak pernah maret. Okey, kita tengok sekarang ini satu kill nampaknya berjaya diambil di sini oleh Red Esports. Permulaan yang baik untuk Red Esports. Bukan tu saja Adin. Kita tengok juga goal lead mereka lebih daripada Madness dalam 1000 gol buat masa sekarang. Mereka berjaya untuk mendapatkan kill, berjaya untuk mendapatkan turtle kerana 700. itulah goal lead mereka a bit jauh sedikit lah buat ketika ini. Madness Esports perlu tunggu Sonic menggunakan Pinnacle Ninja, barulah mungkin mereka boleh mendapatkan rusuhan. Kalau Pinnacle Ninja tak diguna, agak sukar sedikit mereka nak melakukan sebarang pick off. Ya, mereka kena orang kata pick off Ashif terutamanya. Jangan bagi Ashif item dan juga mereka kena cuba cari kill ke atas. Akmal, ejector, LK Jun minta maaf. Susah nak sebut nama dia. Hampir terkorban tadi tu dia menjadi dikorbankan. Damage daripada Subway. Buat saya lapar. Buat awak lapar. Jadi awak kena dapatkan makanan lah sebentar nanti. Begitu. Kita lihat LK Jun ataupun Haru lah sebenarnya terus saja dikorbankan sebentar tadi apabila real world manipulation dibuka dan juga Subway damage yang ada pada beliau. Super position mahupun basic attack cukup untuk mendapatkan kill. Dan itu dia Pinnacle Ninja. Dia nak cari siapa? Razik yang berada di dalam radar sekarang ini. Terus saja terpaksa undurkan diri. Sedikit sebanyak damage yang telah dilontarkan. Force Mirror juga telah tiba dan itu dia Cakbu nyawa hilang sekelip mata, Cortex. Tak boleh nak melarikan diri. Dia cuba untuk lari tetapi itulah dia diperlahankan oleh pihak musuh. Ada pula nampak tak Barat tiba di lokasi kejadian dan seterusnya. Sonic berjaya mendapatkan kill kepada Cakbu. Kita fokus di bahagian bawah sekarang ini. Perlawanan yang agak sedikit berat sebelah. Berjaya dimakan. Adakah berjaya untuk dipijak di bawah tarik ini? Tidak. Dia berjaya melarikan diri dengan menggunakan Sonic. Ya, kita tengok Sonic di bahagian bawah. Akmal terselamat membuka juga dia punya Mountain Shocker dekat situ.
bukan mudah nak menjatuhkan Mal sebenarnya sebentar tadi, walaupun ada peluang yang sangat-sangat cerah. Dan sekarang ni sebab pasal peluang yang lebih cerah kepada pasukan Red Esports, cuba nak mendapatkan Pozan. Namun begitu Pozan bijak mengatur gerak-geri beliau, duduk di bawah turret untuk melarikan diri terlebih dahulu. Ya, duduk saja dekat situ, jangan nak pergi mana-mana. Kita tengok juga hampir minit kelima Adin. Sama je perbezaan gol di antara kedua pasukan. Mal terpaksa balik ke base sekarang ini. Tak pun dia akan teruskan farmnya di kawasan jungle, mengambil jungle creep yang ada. Dan kita akan lihat di bahagian atas ini mungkin akan ada rotasi daripada Madness di mana mereka kena cuba korbankan Ashif. Item first dia, saya lihat dia menyiapkan Thunderbelt dekat situ. Dan di bahagian bawah Vosmirol nampak gayanya berjaya dibunuh di sini oleh pasukan Madness ataupun Firdaus. Jadi Yuzong boleh lawan dengan wow. Mana-mana rancak. Okey, mana-mana rancak memang berdosa. Kita tengok tadi dia lari ke sana ke sini mengelak segala hujan yang turun daripada langit. Dan macam saya cakap, Yuzong sebenarnya dah counter Barat dekat sini. So Barat kena bermain dengan lebih berhati-hati. Kita tengok Barat sekarang dah level 7. Dan dengan level 7 Barat itulah kita ada dekat sini. Kita lihat dekat sini guys. Jangan lupa dapatkan Realme GT Neo di Shopee ataupun Lazada sekarang. Harga semurah RM1,999 untuk memori 12GB campur 256GB. Realme GT Neo lengkap dengan Snapdragon 8705G processor, 120Hz T4 AMOLED display dan juga 65W Super Dark Charge. Ya, kalau anda dapatkan telefon pintar Realme ini, pasti anda boleh main seperti Mal. Takkan marah langsung seperti caster kita petang tadi, iaitu Syamilo. Baik, meneruskan lagi game kita pada malam ini. Harus sekarang ni kita lihat, cuba untuk melakukan roaming, cuba untuk mendapatkan sebarang potensi kill. Tetapi lihat bagaimana Vosmirol, seperti mana yang awak cakap tadi, dia tahu dia dah kena counter dengan Yuzong, jadi dia terus saja tukar lane ke bahagian atas. Tapi kita lihat di bahagian tengah, Pozan dengan rusuhan daripada Haru begitu baik sekali berjaya untuk mendapatkan kill. Tapi sekarang ini Cakbu dilontar ke belakang oleh Mio dan adanya Pinnacle Ninja daripada Sony. Lihat damage daripada beliau amat menyakitkan, tetapi tidak cukup untuk mendapatkan mangsa yang kedua, iaitu Haru. Ya, sungguh seram Hanzo bila dalam bentuk hantunya. Dan kita tengok juga di bahagian atas, Detonas welcome kena pada sasaran yang dikendaki. Tapi adakah cukup damage-nya daripada seorang Vosmirol? Nampaknya tidak, terpaksa melarikan diri pergi ke belakang. Disebabkan beliau berseorangan. 3 sama. Kita tengok dari segi kill. Kita kena lihat sekarang ini pergerakan daripada Sonic. Cari siapa tu? Kalau LK Jun bukanlah target yang mudah untuk ditumbangkan dengan sangat-sangat cepat. Dan Mountain Shocker daripada Mal membuka map ini. Dan akan menyebabkan pasukan Red Esports lebih berjaga-jaga. Lebih baik kejap lagi untuk mendapatkan kill ataupun memulakan peperangan. TikTok moment daripada Mio berjaya untuk mendapatkan Edge. Edge tak ada ruang untuk larikan diri. Ada sekeliling Eagle, ada Guiding Wing, tapi belum mencukupi untuk menyelamatkan keadaan Sonic. Satu lagi hero yang menjadi mangsa keadaan, iaitu Haru sebentar tadi. Firdaus ataupun Eren akan dikorbankan dengan begitu pantas sekali bersama-sama dengan Cakbu. Perfect gameplay, perfect teamwork daripada Man Esports. Detonas welcome ke arah Mal. Ada Tracers nak larikan diri, tetapi damage yang cukup besar daripada Mio, daripada Vosmirol berjaya mendapatkan wipe out buat Madness Esports. Ya, hampir rata sebentar tadi, tapi boleh katakan wipe up juga. Walaupun kita tengok LJ Kun baru saja hidup sebelum Mal mati. Kita lihat sekarang ini permulaan yang baik. Hero yang ada daripada Madness Esports ini kalau tak di respect band memang akan membawa bencana. Kita tengok hero Sonic tu, hero Sonic tu. Dekat MBL kita jarang dapat lihat dia main, tapi pihak Red Esports nampaknya telah lupa pasal Hanzo dia. Sebab apa dia jarang main hero tu, Adin? Sebab hero tu selalu kena ban. Tak benda akan langsung jatuh kepada Sonic. Dan kita lihat Turtle menjadi ambil di sini oleh Sonic akhirnya pada Turtle yang ketiga. Ya, macam saya katakan tadi, untuk Red Esports, mereka ada hero yang boleh kejar Sonic dekat bahagian belakang, iaitu Eren yang menggunakan Yuzong. Tetapi kena ingat, ada lagi 2 hero yang boleh mengeluarkan damage yang besar, iaitu Pozan dan juga Subway. So Red Esports perlu tentukan siapa yang diorang nak kejar dekat bahagian backline. Bila Black Dragon Farm dibuka, mereka kena decide dengan begitu pantas. Dan lihat sekarang ni, sebut pasal Black Dragon Farm,
Eren terus saja mengejar di manakah Hanzo, tapi dia tak jumpa Hanzo, dia jumpa Pozan. Pozan. Cuba nak landing ke atas Pozan, tetapi Pozan masih lagi ada ruang untuk larikan diri, berjaya untuk mengelakkan sebarang serangan. Ini bencana untuk Red Esports kerana team fight ini sangat-sangat sempit keadaan dia. Lihat bagaimana sekali Eagle telah diguna pakai, tetapi Haru sempat untuk mengundurkan diri, tapi Ash clean ini akan dikorbankan terlebih dahulu. Vosmirol yang akan mendapatkan kill tersebut. Mal akan di zone outkan oleh Mio dengan begitu baik. Mountain Shocker telah dibuka, Cabu terperangkap di dalam pertarungan sekarang ini. Masih lagi ada ruang menggunakan guiding wing daripada Haru untuk menyelamatkan keadaan. Mio tidak akan berputus asa. Lihat bagaimana Unstoppable Force telah dibuka, cuba untuk mencari Haru, tapi lihat Red Esports akan diusir ke belakang sekarang ini. Force Mirror tak ada siapa yang boleh jatuhkan dia. Sekeliling Eagle, tetapi ini mungkin akan mengkorbankan nyawa Haru tersendiri. Ejector lontarannya begitu baik, tetapi di manakah damage? Adanya Sonic akan menjatuhkan Haru terlebih dahulu, tetapi Force Mirror sebentar tadi telah dikorbankan oleh Mao. Itu dia Black Dragon Fall digunakan untuk apa? Itu persoalan aja. Perlawanan yang menarik daripada Madness, perlawanan yang berlangsung di bahagian atas. Dan bahagian atas tu Adin bergerak ke bahagian tengah, memaksa team fight itu, orang kata memaksa Akmal sampai ke dia punya orange buff. Kita tengok sekarang ini Mal berseorangan, dia perlukan farm. Red Esports kunci kemenangannya di sini Adin adalah itemization untuk minta maaf untuk Akmal dan juga Ashif. Dan dekat sini juga guys, ada something saya nak sebutkan untuk anda. Anda sedang mencari custom jersey eSport untuk tim anda, layari www.zosh.com.my untuk mendapatkan custom jersey eSport. Zosh Sport, your truly jersey expert. Jangan lupa join giveaway sepanjang live stream ini. Sebanyak 10,000 diamond disediakan juga untuk pemenang. Ya, desainnya mantap, kualiti yang padu daripada Zosh. Jangan lepaskan peluang ini untuk buat jersey tim e-sport anda ataupun sukan anda. Nombor begitu. Berbalik semula dalam pertarungan Red Esports sekarang ini, Cortex, macam mana mereka nak satu comeback, dua cuba untuk at least dapatkan kill ke atas Sonic sekarang ini? Wow, agak susah sebenarnya sebab frontliner daripada pasukan Madness kebal-kebal. Nampak tu Barat tu, siapa nak tumbangkan dia dengan begitu pantas, itu persoalan aja. Kalau mereka dapat tumbangkan Barat tu, mungkinlah ada peluang. Razik lagi sekali Cabu dalam bahaya, terpaksa menggunakan payungnya untuk melarikan diri, digabungkan dengan flickernya. Black Dragon Form dibuka di sini oleh Firdaus. Adakah dia dapat kill? Nampaknya masih lagi belum. Johet begitu keras dan dia berjaya melarikan diri, dikejar oleh LK Jun dan dia tetap terkorban. Dan LK Jun hampir terperangkap, dapat heal daripada Favor untuk bantu tambah balik HP-nya yang hilang. Kita tengok sekarang ini Lord dimulakan oleh Red. Adakah Red dapat Lord ini? Itu persoalan aja. Ya, kita lihat bagaimana yang Willot sangat-sangat rendah retribution daripada Mal, tetapi dicuri oleh Subway dengan begitu baik sekali. Dia tidak akan berhenti dengan adanya Wind of Nature. Terus pada ke hadapan, dapatkan double kill. Triple kill yang dicari, triple kill yang akan didapatkan oleh Subway dengan begitu mantap sekali. Sonic Pinnacle Ninja, mana nak lari Haru, berputar-putar menggunakan sekali Eagle, hanya akan melewatkan takdir sahaja. Maniac untuk Subway. Ya, itu dia permainan yang bagus. Red Esports diratakan. Adakah ini penamatnya? Sebab tiada sesiapa daripada Red yang masih lagi hidup. Ini adalah bencana. Subway telah tiba. Terus saja mereka pergi ke Crystal. Dan adakah ini penamatnya, Adin? Adakah Red akan kalah? Dan dia Red kalah dekat sini di tangan Madness Esports. Wow, siapa sangka Red boleh ditewaskan dengan sebegini rupa. Tapi itulah dia Madness Esports dengan adanya Sonic, dengan adanya Hanzo beliau berjaya membuatkan orang kata mimpi menjadi kenyataan. Sonic bermain dengan baik di sini Adin. 5 kill, 0 kematian dan juga 6 assist. Item yang disiapkan oleh beliau, Demon Hunter Sword, Corrosion Scythe, dan dekat situ ada juga Hunter Strike. Kita tahu movement speed diperlukan oleh Hanzo untuk pergi ke backline. So Corrosion Scythe ni sangat-sangat membantu, digabungkan juga dengan Hunter Strike. Okay, Cortex, fine. Puji Sonic tu memang tak dinafikan, memang mantap. Tetapi Subway, that last team fight kita tahu di mana Mal